Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, ini adalah praktikal kita yang pertama. Alright, so kita akan adakan sesi secara demonstrasi lah. Alright, so saya dah edarkan job sheet berkaitan dengan praktikal pertama kita. Okay, iaitu praktikal Moisture Content Analysis. Okay, moisture content analysis. Okay, so what is moisture? Apakah itu moisture? Alright, so moisture adalah boleh kata kelembapan ataupun kandungan moisture, jumlah kelembapan yang ada dalam sesuatu produk makanan. Okay, dalam setiap sekeliling kita ni ada moisture, mesti ada moisture. Pada tapak tangan kita ada moisture, pada udara kita ada moisture. Alright, dan especially dalam makanan pun mesti ada moisture. Okay, moisture content. Alright, so moisture content ini adalah salah satu perkara wajib lah untuk food technologist tahu. Alright, so sekarang ini kita ada pelbagai alat boleh digunakan untuk mengukur moisture content dalam makanan. Okay. Tetapi alright, pada hari ini untuk praktikal kita akan tengok cara yang paling tepat, iaitu dengan menggunakan conventional method, iaitu teknik asas dalam menentukan moisture content. Alright, so apa yang kita kena tahu, alright, sewaktu membuat moisture content analysis ini, kita perlulah sentiasa peka terhadap tata cara kita melakukan analisis ini. Sebab macam saya bagi tahu tadi, okay, moisture ada di mana-mana, di tangan kita, di baju kita, di sekeliling udara kita. So kita kena membuat langkah untuk memastikan supaya results yang kita dapat itu tidaklah results yang error. Alright, so yang pertama, make sure anda pakai nitrile glove. Ni glove nitrile itu glove getah. Alright, selalunya kalau kat lab kita ada color biru, tapi hari ni ada color hitam saja. Saya pakai yang color hitam. Alright, so ini material daripada getah. Alright, so nitrile glove ini sebabnya tangan kita ada moisture. Alright, so kalau kita pakai glove ini dapat mengelakkan tangan kita bersentuhan dengan sampel tu nanti. So moisture pada tangan kita tak melekat kepada sampel yang kita akan buat sebentar nanti. Alright, so make sure yang paling penting dalam moisture analysis, make sure korang pakai glove. Alright, sebab kita tak nak error. Okay, kita tak nak bacaan kita dapat nanti tidak tepat. Alright, so ni yang pertama. Okay, apa lagi yang korang perlu tahu? Okay, preparation untuk melakukan pengamalan. Selain pada pakai glove, wajiblah pakai lab coat lah. Ini memang adab dan juga tata cara berada di laboratory. Alright, so next untuk moisture content analysis, apa lagi bahan yang kita perlukan? Okay, kita perlukan sampel. Alright, hari ini kita gunakan sampel makanan. Alright, so hari ini kita akan buat menggunakan sampel ni badam, badam kacang, okay, badam. Alright, alright. Okay, so next sampel. Okay, seterusnya yang diperlukan juga adalah, okay, ini apa ni? Ni nama dia tong, T-O-N-G, tong. Kita panggil dia sebagai tong. Pengepit ni, nama dia tong. Dalam amal kita panggil dia tong. Alright, so ini korang panggil apa? Alright, kalau kat rumah korang panggil sudu. Alright, tapi kalau di lab kita panggil dia sebagai spatula. Alright, spatula. Okay, spatula untuk ambil sampel dan untuk mengangkat sampel. Walaupun kita dah pakai glove, untuk memastikan betul-betul sampel kita terjaga, mengelakkan dapat bacaan yang salah. Alright, kita walaupun pakai glove, kita masih lagi pakai tong. Okay, itu lebih baik. Alright, lebih baik. Alright, so dan satu lagi bahan yang penting, alright, untuk buat moisture content analysis ini adalah kita akan menggunakan container, okay, iaitu yang ini kita panggil sebagai crucible. Ini crucible dan ni penutup dia lah, crucible. Alright, sekejap lagi bila kita nak buat eksperimen, crucible ni pun kita kena pegang menggunakan alatan seperti tong. Okay, kalau contohnya tong habis di mamal, okay, anda boleh juga gunakan pengepit kayu ni. Nampak macam penjepit baju, tapi ini besar ni. Ini pengepit baju, apa ni, kayu ni kita boleh guna untuk angkat bahan-bahan juga. Alright, so itu adalah persediaan yang kita kena tahu. Alright, so tanpa buang masa, kita tengok macam mana analisis ini dijalankan. Okey, baiklah, di sebelah saya ini ada satu alatan lagi yang kita guna, iaitu kita panggil sebagai desiccator. Okay.
Desiccator ini bertujuan untuk kita membuang moisture yang sedia ada pada bahan-bahan yang kita gunakan. Alright. Desiccator ni dia menggunakan tenaga vacuum, iaitu udara dan moisture yang sedia ada di dalam ini akan disedut keluar supaya pada bekas yang akan kita gunakan nanti, okey, tidak ada moisture yang tertinggal. Okey, so step pertama, okey, ini adalah crucible kita tadi, okey, crucible yang masih lagi kosong yang telah pun dicuci. Alright, so kita assume sebelum kita gunakan memang ada moisture pada bekas ini, crucible ini. Alright, so sekarang ini kita akan ambil crucible ini, kita akan masukkan ke dalam desiccator untuk kita buangkan excessive lebihan-lebihan moisture yang masih ada pada bekas crucible yang masih kosong. Alright, so kita masukkan ke dalam ini. Okey, sekarang kita masukkan crucible ini. Okey, lihat masih kosong lagi. Alright, di dalam desiccator ini. Okey, dan penutupnya sekali. Kemudian kita tutup sahaja desiccator ini. Okey, tutup ikut bentuk dia lah, ikut getah dia ni. Alright, so apa yang kita akan buat sekarang, kita akan on saja vacuum pada desiccator ini. Okey, jom kita tunjuk sikit mana unit vacuum dia. Alright, di sebelah ini ada, ini adalah unit vacuum. Okey, kita onkan saja di sini. Okey, dan sekarang anda boleh lihat, okey, di bahagian dalam ini, okey, vacuum mula terhasil. So apa yang berlaku sepanjang proses ini, desiccator kita di dalam ini akan dibuang segala lebihan-lebihan moisture yang ada supaya lepas ini result kita dapat lebih tepat. Alright. Okay. So berapa lama kita akan tunggu? Okey, selalunya paling baik kita biarkan 24 jam desiccator di dalam ini. Alright. Okey, baiklah. Selepas 24 jam kita akan tutup desiccator dan kemudian kita akan buang angin di dalam desiccator. Alright. Dan kemudian kita akan keluarkan kita punya crucible di dalamnya. Okey, sekarang ini desiccator kita telah tiada moisture, lebihan moisture yang ada padanya. So kita kena berhati-hati untuk kita mengangkatnya keluar, kita gunakan tong. Alright, cuma kepitkan saja, berhati-hati. Kita akan bawa ke lokasi yang seterusnya untuk kita timbang dahulu crucible ini. Okey, jom. Okey, baiklah. Alright, sekarang adalah salah satu proses yang penting, iaitu kita perlu menimbang crucible kita ini di dalam weighing balance. Okey, so weighing balance kita ambil bukanlah weighing balance, okey, ataupun penimbang yang terbuka seperti ini. Sebaliknya kita akan gunakan weighing balance yang tertutup supaya kita dapat bacaan yang lebih tepat. Alright, so kita akan timbang crucible, kemudian kita akan timbang penutupnya tanpa ada sampel. Okey, kita akan tengok berapa berat dia dulu. Okay, jom tengok. Okey, baiklah, sebelum kita masukkan crucible kita, okey, make sure bacaan di dalam ini adalah kosong. Adalah kosong. Kita tutup semua pintu. Okey, tekan tear di tengah ini dan bacaan dia akan reset kembali kepada kosong. Alright, sekarang kita boleh buka pintu di tepi ini. Okey, kita ada pintu dia, tolak saja pintu ni. Alright, okey, kemudian kita masukkan crucible kita. Okey, dan kita dapatkan bacaan dia. Okey, okey, crucible. Okey, dan jangan lupa kita timbang sekali dengan penutup crucible tadi. Alright, dan kita tutup pintu. Alright, so ini adalah bacaan data pertama. Okey, so apa yang korang lihat ini sila catatkan. Okey, ini adalah data pertama yang kita akan ambil. Boleh tengok korang punya job sheet. Okey, ada table saya letakkan untuk kita masukkan data. Alright, so ini adalah data crucible dan penutup tanpa sampel, crucible kosong. Okey, sila rekodkan data ini. Okey, seterusnya sekarang kita akan masukkan sampel kita. Okey, iaitu badam. Okey, kita akan masukkan sampel kita ke dalam crucible dan kita akan timbang berat badam ini bersama dengan crucible kita.
Okey, pertama sekali kita buka dulu penutup crucible ini. Alright. Hati-hati. Okey, seterusnya kita ambil badam. Okey, kemudian kita tutup kembali crucible kita tadi. Tutup. Okey. Dan sekarang kita dah dapat bacaan crucible bersama dengan berat badam. Alright. So sila cantikkan berat ini. Okey. Tolak dengan berat crucible sebelum ini tadi, korang akan dapat berat sampel. Berapakah berat sampel yang korang gunakan? Alright. So sekarang kita dah dapat dua data. Okey. Okey, sila rekodkan sampel ini, nanti kira boleh tolak saja untuk dapatkan berat sampel. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan ke mesin yang penting juga dalam eksperimen ini, iaitu oven drying. Okey, iaitu oven. Oven ini kita akan masukkan crucible bersama sampel kita di dalamnya. Okey, kita akan set suhu iaitu pada 100 degree Celsius dan kita akan biarkan di dalam ini selama 24 jam. So oven ini, okey, kita akan masukkan sampel kita. Jom kita masukkan. Okey. Oven ini kita cuma perlu bukakan sahaja. Alright. Dan crucible-nya kita masukkan di dalam. Ni saya dah masukkan. Okey. Dan kemudian kita tutupkan sahaja dan kita biarkan selama 24 jam. Alright. Baiklah. Okey, setelah 24 jam, okey, kita dah panaskan sampel kita bersama dengan crucible di dalam oven pada suhu 100 degree Celsius. Sekarang tibalah masa untuk kita keluarkan sampel tersebut. Tetapi kita tidak boleh timbang terus sampel tersebut. Sebab apa? Sebabnya crucible masih lagi panas. Okey. So apabila masih lagi panas, apabila anda timbang, data yang anda dapat tidak tepat. So kita kena sejukkan terlebih dahulu. Di mana kita nak sejukkan crucible kita? Di dalam, kembali ke dalam desiccator. Okey, desiccator ini kita akan on, kita akan letak kembali crucible bersama sampel yang baru keluar daripada oven ke dalam ini. Alright. Okey, baiklah, kita akan masukkan sampel kita, okey, bersama dengan crucible yang masih panas, okey, ke dalam desiccator kita. Alright. So desiccator ini, okay, make sure setiap gerak-geri kita menggunakan tong ini supaya tidak ada moisture yang lekat kepada sampel kita nanti. Alright. So berhati-hati sebabnya agak mencabar untuk bawa bersama dengan tongs. Alright. So kita tinggal tutupkan sahaja desiccator kita. Alright. Okay, kat sini tempat untuk kita masukkan vacuum dia. Okay. Kemudian kita onkan sahaja vacuum. Alright. Okay, baiklah. So desiccator ini kita akan sejukkan sekurang-kurangnya, kita akan tunggu selama 1 jam. Selama 1 jam biar dia betul-betul sejuk, dan kemudian barulah kita akan keluarkan untuk kita timbang dia. Okay, baiklah. Kita dah masukkan sampel kita daripada desiccator tadi. Okey, crucible tu kita bawa keluar dan kita masukkan ke dalam weighing balance. Okey, ini adalah bacaan. Okey, sila catat bacaan ini. Okey, so apa yang berlaku adalah sewaktu dalam oven drying tadi, okey, moisture telah pun dibawa keluar daripada sampel. Alright, so kita akan expect ada pengurangan daripada segi berat sampel kita. Alright, so macam mana nak kira? Okey, jom kita belajar cara kira moisture content. Okey, sekarang saya akan terangkan bagaimana cara-cara untuk mengira moisture content. Okey, kalau anda refer job sheet anda, okey, ada di bahagian bawah sekali ada table. Okey, anda boleh nampak bahagian-bahagian ini untuk anda isikan data yang kita telah dapat tadi.
Okey, dan first saya nak tunjuk ada perkataan replicate 1, replicate 2 dan replicate 3 di atas table tu. Okey, so apakah maksud replicate ni? Replicate ni adalah bila kita buat eksperimen, okey, selalunya kita akan buat lebih daripada satu, okey, sekurang-kurangnya 3 sampel. Okey, tetapi untuk demonstrasi kali ini saya cuma buat satu, okey, untuk memudahkan kefahaman kita lah, sebabnya ini adalah online demonstration. Alright, so untuk replicate 2 dan 3 ni, okey, so saya tak buat, okey, saya buat replicate satu saja, satu data saja kita ambil. Alright, so untuk table ini, untuk kali ini anda boleh abaikan dulu untuk replicate 2 dan replicate 3. Alright, so kalau anda di dalam final year project nanti, final year project, okey, apa-apa eksperimen, okey, pastikan anda buat 3 sampel, maksudnya run 3 sampel serentak, dapatkan 3 data. Okey, dan di akhirnya anda bagi 3. Okey, itu untuk final year project anda nantilah. Okey, so untuk kali ini saya nak terang konsep, so saya bagi satu data sahaja. Okey. Okey, kita tengok satu. Okey, data yang pertama kita dapat tadi adalah data empty container bersama dengan dia punya lid, iaitu penutup. Penutup dia kita timbang sekali tadi. Okey, berapa gram? Catik balik. Okey, make sure anda catik data anda 4 titik perpuluhan. Kalau dengan saya nak 4 titik perpuluhan, barulah data tu valid. Sebabnya setengah orang kadang-kadang dia tak ambil cukup 4 titik perpuluhan data 86.1567. Okey, dia kena 4 titik perpuluhan. Sebabnya kita punya Wahid Backline bagi 4 titik perpuluhan. Okey, so saya nak data catik dalam 4 titik perpuluhan, lebih tepat. Okey, so empty container bersama dengan penutup. Okey, letakkan dia sebagai A, nilai A. Okey, ini saya tulis A lah. Orang tulislah berapa gram tulis macam ni. Okey, bekas tambah dengan penutup sahaja. Okey, kita timbang mula tadi. Kemudian yang kedua, okey, container plus sampel lah. Yang ni selepas kita masukkan badam tadi, berapa gram kita dapat? Ini adalah data untuk B. Okey, tulis berapa gram. Okey, sampel penutup dengan badam. Okey, berapa gram kita dapat tadi. Okey, sama juga make sure semua data 4 titik perpuluhan. Okey, so sample weight. Okey, mana kita nak dapatkan sample weight? Ini korang boleh kira sendirinya. Okey, untuk dapatkan nilai sample weight iaitu C. Okey, macam mana nak dapatkan nilai sample weight ini? Okey, lain tak bukan adalah B. Okey, kita nak dapat sini B tolak A. Ialah container campur sampel tolak dengan empty container, kita dapatlah berat sampel. Okay, B tolak A, kita akan dapat sample weight. Alright, okay, simple. Alright, so lepas tu kita oven drying, kita dah oven drying kan sampel kita tu, kemudian kita timbang sampel kita tu. Okay, berapa banyak kita dapat, berapa gram kita dapat, kita catat di bahagian container plus sample after drying. Okay, ini saya letak sebagai heading. Okey, ini betul ya, berapa gram yang kita timbang. Okey, 4 titik perpuluhan juga. Okey, container bersama sampel yang telah di-drykan di dalam oven, pada suhu 100 degree Celsius. Berapa kita dapat? Catat di sini. Alright, so next, moisture weight. Okey, moisture weight. Okey, macam mana nak kira moisture weight? Simple sahaja sebenarnya. Okey, ini saya letak sebagai E, moisture weight. Okey, nak kira sample weight, moisture weight. Okey, simple saja. Kita cuma perlu tolak kan, nilai B tadi nilai B, nilai B, nilai B, kita tolakkan dengan nilai B. Kita tolakkan dengan nilai B. Ini tolak ini, kita akan dapat E. Okay, so ini adalah moisture weight. Okay, so sekarang adakah telah lengkap eksperimen kita? Belum lagi. Okay, sekarang kita dah dapat data yang kita perlukan. Sekarang apa yang kita nak buat untuk eksperimen ini? Kita nak kaji apa? Moisture content. So kita bila bercerita tentang moisture content, kita akan kira berapa persen moisture yang ada dalam sampel kita. Sampel kita dah tersenjat keluar moisture daripada sampel kita tadi. Okay, berapa persen sebenarnya moisture content kita? Kita dah ada moisture weight. Okay, kita dah ada sample weight. So macam mana cara nak kira dia? Simple saja. Alright, so dia punya formula adalah, okay, first kali moisture weight E. Okay, nilai E tadi kita bahagikan dengan sample weight, iaitu C. Kemudian kita darabkan dengan
Okey, moisture weight, okey, bahagikan dengan sample weight. Okey, darab dengan 100, kita dapatlah moisture content kita. Moisture content berapa persen? Moisture content berapa persen kita dapat? Okey. So ini adalah cara-cara untuk kira moisture. Alright. So untuk eksperimen ini sila hantar pada minggu hadapan. Okey, saya bagi sehingga hari Jumaat minggu hadapan. Okey, hantarkan di dalam Teams, okey, dalam bentuk Word. Okey. Okey, ingat lab report ini adalah kerja berkumpulan. Okey, ikut kumpulan telah korang tetapkan hari itu. Okey, saya akan buat ruangan di dalam Teams. Okey, di bahagian assignment tu nanti korang boleh upload korang punya lab report. Okey, so saya minta buat dalam bentuk words. Okey, dan tuliskan nama semua ahli kumpulan dan nombor matrix. Okey, lagi gunakan reference yang boleh kita quote, yang boleh dipakai cari kerujukan ataupun cari jurnal yang berkaitan moisture content. Okey, masukkan dalam discussion, bincangkan apa yang kita dapat daripada results ni dan bincangkan mengenai moisture content dengan produk-produk lain yang ada di luar sana. Macam mana nak tahu moisture content produk-produk lain di luar sana? Boleh refer rujukan daripada jurnal dan juga buku. Alright. Reference sekurang-kurangnya saya nak 3 dalam format APA. Okey, yang lain semua sama macam lab report chemistry seperti semester lepas. Okey, ada cover page semua. Alright. So masa 1 minggu. Alright. Okay. So itu saja untuk practical moisture content. Okey. Thank you very much. Assalamualaikum.